Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sementara kita menantikan pada sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk sama-sama dalam sesi kapsul Syama'il kita pada pagi ini, sama-sama kita mohon untuk sharekan majlis kita pada pagi ini untuk 15 minit kapsul membacakan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah untuk mengenal peribadi junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara kita sharekan tu, boleh sama-sama untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita masuk ke minggu yang kedua untuk sesi kapsul 15 minit kita membicarakan tentang Syama'il Muhammadiyah. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang baru masuk, dan saya menjawab juga salam yang menuliskan salam di ruangan komen dengan balasan jawab kepada salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi Osman ada bersama kita, Kak Basita, Asmah Ahmad, Nur Lida, Nurizita,
Nurliah dan juga Kak Siti Hajar ya. Alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini kita sambung masih lagi bab yang pertama, bab yang membicarakan tentang fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis yang kelima insya-Allah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an-Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir shathnul kaffain wal qadamain dhakhmur ra's dhakhmul karadis tawilul masrubah idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi. Baik, yang pertamanya yang riwayatkan hadis ni adalah Sayyidina Ali, kanak-kanak yang pertama masuk Islam ya. Jadi kita gelar dengan gelaran kepada Sayyidina Ali ini dengan beberapa gelaran lah. Yang pertama adalah gelaran biasa yang diberikan kepada para sahabat baginda, iaitu radhiyallahu anhu ya, Allah redha kepada mereka. Yang kedua, kita gelar juga dengan karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah. Biasanya Sayyidina Ali kita akan sebut dengan karamallahu wajhah. Apa maksud karamallahu wajhah? Maksudnya adalah Allah muliakan wajahnya. Yakni dia tidak pernah sujud menyembah kepada berhala. Allah muliakan wajahnya. Dia kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Ya, dan yang ketiga disebut juga Sayyidina Ali sebagai alaihi salam. Alaihi salam ini ucapan ataupun kata-kata Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil hadis ya, yang menyatakan bila disebutkan nama Sayyidina Ali maka disebut dengan alaihi salam ya. Baik, kerana memuliakan suami kepada anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi, Sayyidina Ali adalah menantu Nabi yang menjadi ayah ya, kepada cucu-cucu ataupun ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah anak kepada Sayyidina Ali yang merupakan cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kata beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Ini kita dah bahas dalam siri yang lalu. Syathnul kaffain wal qadamain, tebal berisi kedua telapak tangan dan juga kedua telapak kakinya. Jadi dalam siri yang lalu kita dah bagi tahu badan baginda SAW adalah badan yang tegap ya. Ba'id ma bainal mankibain, kalau kita ingat lagi, bahunya jauh. Jadi kalau badan sasa, badan tegap, ni tiba-tiba tangan nampak tengkorak. Kan maknanya kurus keding yang kita panggil kan. Dia tak kenalah, tak matching dengan badan tadi. Badan pun sasa, maka tapak tangan dan juga kakinya juga ya, berisi dengan daging lah. Maksudnya bukan macam sebahagian orang tu tangan tu kita tengok boleh nampak tulang kan. Maknanya kering aja tangan dia. Tidak. Jadi tangan baginda sallallahu alaihi wasallam tebal berisi sesuai dengan kesasaan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar. Sama jugalah kalau badan dah sedap tiba-tiba kepala kecil. Kan tak matching lah. Ya, jadi cantik sungguh ya, fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Besar pula tulang sendinya. Yang begitu juga tulang sendi baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kesasaan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulu dadanya memanjang. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada bulu dada ya, memanjang daripada dada sampai ke pusat. Dan bulu tu bukan lebat lah, halus saja. Di tengah ni. Ada sedikit di bahagian atas ni, kemudian tengah bahas sampai ke bahagian pusat. Yang ini ada tubuh apa namanya? Tubuh kita ni berbeza-beza lah nature dia. Ada orang yang kulit putih, ada orang kulit hitam kan, ada orang yang badan jenis berbulu sikit. Maknanya banyak bulu di badan dia, baik di tangan dia ataupun di dada dia. Ada seorang sahabat kita, dia baca hadis ni waktu sekolah dululah. Ya. Kemudian dia kata, aku nak ikut Nabi lah.
Kita dah bahas di awal-awal dulu kan, bab fizikal ni, bulu yang tidak memanjang kita tak payah buat apa-apa kan. Bulu kaki, bulu dada, bulu kening kan, dia tak memanjang dalam tempoh masa yang ada, jadi tak perlu ditrim. Dia bulu yang perlu ditrim dan dijaga ni dengan penjagaan mingguan, penjagaan adalah bulu-bulu yang memanjang, bulu ari-ari kita, bulu ketiak, kemudian ada janggut, misai, yang itu yang perlu diperhatikan. Yang dia tak memanjang-manjang 30 tahun pun dia jadi macam tu je, tak perlu buat apa-apa. Jadi sahabat ni badan dia bulu sikit lah, di bahagian dada kan. Baca hadis ni tengok bulu dada Nabi halus, tengah ni je sampai bawah, sampai pusat. Jadi apa yang dia buat, dia pun cukur kan. Lepas dia cukur tu, dia bagi tahulah kawan-kawan dia, tengok ni, bulu dada aku sama macam Rasulullah. Dia yang cukur, bukan asal penciptaan itu sama. Dia cukur halus kat tengah. Tengok ni, bulu dada sama dengan Rasulullah. 3 hari lepas tu tumbuh ni, lebat. Lepas tu tajam-tajam pula, sakit dia bila dia nak tidur. Kan bulu ni yang macam bulu kaki kita kan, bulu dada ke. Dia memang halus saja, tapi bila kita cukur, yang dia keluar, anak baru yang keluar tu tajam. Dia jadi keras pula. Jadi akhirnya menyakitkan pula. Menyakitkan pula. Jadi begitu. Tak perlulah yang itu pada penciptaan fizikal, adalah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita tak bincanglah dengan Allah Ta'ala, kita nak jadi rupa macam siapa, macam orang Korea ke, macam orang Afrika ke. Tak ada bincang. Yang tu Allah anugerah belaka, Allah bagi. Tapi yang paling sempurnanya ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan, seperti sedang turun daripada tempat yang tinggi. Okey, ini pun kita dah bahaskan. Turun daripada tempat tinggi ni condong sikit ke depan macam tu, macam orang turun bukit. Sebab apa? Orang turun bukit kan kawal brek aja. Jadi laju, kerana motivasi yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak position yang baginda pegang. Baginda lah bapa, baginda lah mufti, baginda lah pemimpin negara, baginda lah jiran, baginda lah orang yang buat kerja kebajikan, baginda lah ulama menyampaikan pengajaran, baginda lah waiz, penyampai nasihat-nasihat. Jadi banyak position Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang satu position kat tempat kerja kita je pun pening, perhabis masa kita untuk jalankan kerja kita. Apakah lagi baginda sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak, kan orang ni nak jumpa, orang ni nak jumpa, orang ni nak belajar, orang ni nak ambil tahu, orang ni nak tanya soalan. Kehidupan seharian lagi, nak pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah orang mati, buat tengok orang miskin macam mana. Jadi banyak aktiviti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda tak boleh lengah-lengah, relax, dan baginda sangat highly motivated, sangat bermotivasi tinggi. Baik. Aku tidak pernah melihat sebelum maupun sesudahnya seseorang yang sama seperti baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jadi okey. Kemudian kita tengok hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini hadis yang serupa kalau kita tengok dalam buku, didatangkan dengan sanad. Okey, didatangkan dengan sanad. Wa bihi ilahi qala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Abi anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Jadi didatangkan dengan sanad. Saya belum jelaskan berkenaan dengan hadis. Hadis ini dia terkandung di dalamnya dua kategori lah. Kalau kita sebut istilah lah. Yang pertama, dalam setiap hadis biasanya akan diketengahkan perihal sanad. Sanad ni adalah rantaian ataupun sandaran. Daripada mana kita dapat hadis itu? Hadis itu adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa amalin au taqririn. Kan?
Hadis tu apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik daripada segi perbuatan maupun percakapan maupun diamnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dalam hadis itu biasanya ada sanad. Sanad ni adalah rantaian. Siapa yang tolong bawa pengkisahan itu pada kita. Jadi dalam rantaian sanad ada perawi, namanya rawi. Rawi. Perawi ni orang yang tolong bawa lah. Itu yang kita baca nama tadi tu. Haddathana yang pertama itu adalah yang menyebutnya adalah muallifil kitab, pengarang kitab. Imam Tirmizi lah dalam kes kitab kita ini, Syama'il ni adalah Imam Tirmizi. Jadi yang pertama disebut nama haddathana itu adalah guru Imam Tirmizi yang beliau ambil hadis itu daripadanya. Kan? Macam tadi hadis yang nombor 5 tadi kita baca, haddathana Muhammad ibn Ismail. Muhammad bin Ismail. Siapa dia Muhammad bin Ismail? Imam Bukhari. Imam Bukhari guru Imam Tirmizi. Ya. Jadi beliau ambil hadis ini daripada Imam Al-Bukhari. Maknanya Imam Bukhari itu guru dia. Kemudian haddathana Abu Nuaim, Imam Bukhari pula ambil daripada Abu Nuaim. Begitulah seterusnya, kadang-kadang 5 nama, kadang-kadang 6 nama disebutkan dalam hadis itu. Jadi gabungan kepada nama-nama rawi tadi namanya sanad. Disebut nama yang nak bawa hadis. Hadisnya belum lagi. Kan, itu sanad hadis saja. Sanad. Sebab special agama kita ini al-isnadu minad din. Isnad ini adalah agama. Bahagian daripada agama. Kalau tidak kerana dia, laulahu laqala man qala laqala man syaa ma syaa. Kan, kalau tak kerana sanad, autoriti kita pada penyampaian itu, maka sesiapa pun akan cakap apa saja pun. Kan, seseorang akan mendakwa macam-macam lah kalau tak ada sanad dia. Jadi sanad ini dalam hadis adalah rantaian dia. Kan, di situlah para muhaddisin membincangkan pula, ada sanad yang kuat, ada sanad yang lemah. Di tengah-tengahnya mungkin ada orang yang sampaikan tapi dia pelupa, yang tengah-tengah dia mungkin ada memang orang yang pembohong yang menyampaikan. Itu seni dalam ilmu hadis. Itu bukan level kita lah. Kan, kalau kita ni orang awam, kita nak manfaatkan sanad ini perbincangan para muhaddisin, para ulama. Kan, yang kita ni orang awam ni, kita nak ambil manfaat daripada yang kedua tadi. Apa dia yang kedua? Yang kedua itu adalah matan. Sanad, ada sanad dan ada matan. Al-matnu. Matan ini isi kandungan hadis tu. Apa yang nak disampaikan. Jadi perawi, ini kita ambil sikit lah, belajar sikit lah beberapa mustalah hadis lah, untuk kita faham. Jadi macam hadis yang kita baca tadi. Hadis itu riwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada guru beliau Imam Bukhari. Kemudian sambung sampai kepada siapa? Sampai kepada Sayyidina Ali. Kan, dia generasi bawah, naik sampailah generasi sahabat. Jadi Sayyidina Ali yang ceritakan perihal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali dalam hadis ni kita panggil rawil a'la. Rawil a'la, perawi yang paling tinggi. Kan, yang paling tinggi sekali, perawi yang paling tinggi, rawil a'la. Jadi biasanya sahabatlah rawil a'la ni, melainkan ada beberapa hadis yang mungkin ada yang terpotong ataupun yang terputus, maka dia duduk generasi bawah sikit. Generasi yang tak pernah jumpa Nabi tapi cerita pasal Nabi, Mungkin nama sahabat dibuang dan sebagainya. Itu pun seni hadis jugalah. Cumanya perawi yang paling atas tu kita panggil rawil a'la. Rawil a'la inilah yang menyebut matan hadis. Jadi matan inilah yang kita ambil untuk dirayah al-hadis, untuk fiqhul hadis, kefahaman kepada hadis itu. Jadi hadis-hadis dalam ni isi kandungannya dikumpulkan untuk kita kenal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka matannya tadi yang dicerita oleh Sayyidina Ali lah.
Nabi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, tebal tapak tangan, tapak kaki. Yang itu yang kita ambil untuk dirayah, untuk kefahaman kepada hadis. Jadi kita tengok matan hadis lah, perbicaraan sanad hadis, itu cerita perbincangan para ulama. Jadi dalam hadis yang ke-6 dibawakan sanad yang berbeza. Maknanya hadis yang sama, seumpama hadis sebelum ini dengan maknanya lafaz ni mungkin ada sedikit beza, tapi maknanya sama dengan hadis yang sebelum tu. Hadis yang nombor 6 ni, hadisnya sama dengan sebelumnya daripada segi makna, tapi diriwayat daripada jalan yang berbeza. Guru yang kedua ini adalah Sufyan ibni Waqi'. Jadi yang pertama tadi Muhammad bin Ismail, yang kedua Sufyan bin Waqi'. Kemudian bertemu dia pada Al-Mas'udi. Yang ini panjang ceritalah. Cumanya hadis yang nombor 6 ni Imam Tirmizi bawakan. Ada satu lagi hadis di sisi dia yang dia tulis, yang dia dapat daripada rantaian yang berbeza, yang bersambung dengan Mas'udi, yang sampai balik kepada hadis yang sama dengan hadis yang nombor 5. Itu kalau sedikit sebanyaklah tentang mustalah hadis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok untuk kapsul 15 minit Syama'il, untuk kita sambung hadis yang ke-7 dan seterusnya, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.